Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita berada di dalam majlis ilmu ini. Alhamdulillah. Moga-moga Allah memberi rahmatnya, kerahmatannya dan keredaannya dengan usaha kita yang sedikit ini, insya-Allah. Tuan-tuan, pada minggu lepas kita telah membaca ayat yang ke-183, 84 dan 85 dari surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juzuk yang kedua. Alhamdulillah kita baca dah minggu lepas ni dan kita hurai tak habis lagi. Ada sikit lagi huraian dia dan juga kita tengok juga insya-Allah malam ni pedoman hidup dan hukum hakam. Cuma saya nak sebut yang minggu yang lalu ni ada mungkin ada yang tidak berapa jelas tentang wasiat tu, yang kita sebut tidak boleh berwasiat kepada ahli waris tu sebab Allah Subhanahu wa taala dah tentukan dah hak waris itu berapa dia dapat. Anak dapat berapa, bini dapat berapa, suami dapat berapa, ayah dapat berapa, mak dapat berapa untuk si mati tu. Jadi semuanya telah ditetapkan dalam surah An-Nisa. Tuan-tuan boleh rujuk situ. Nanti kita sampailah ke ayat dia. Sebab tu yang tak boleh wasiat tu. Yang boleh wasiatnya bukan ahli waris, orang lain, kepada anak angkat, kepada orang lain lah, jiran dan sebagainya. Untuk ahli waris, orang yang nak menerima harta tu tak boleh. Saya ingat jelas lah. Kalau tak jelas boleh tanya orang lagi lah. Kita tengok kewajipan berpuasa ni, insya-Allah malam ni kita baca sekali lagi tuan-tuan ayat ni dan kita hurai sikit lagi, insya-Allah kita sambung huraian pada minggu yang lepas, insya-Allah. Ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang lebih dahulu daripada kamu, agar kamu bertakwa. Dia main pula tuan-tuan dalam kepala saya ni, dia ulang minggu lepas ni sebab tak boleh wasiat tu, sebab ada satu lagi larangan daripada hadis Nabi. Tak boleh berwasiat kepada ahli waris. Ayat ke seterusnya tuan-tuan. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Ia hanyalah dalam hitungan beberapa hari sahaja. Maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir lalu ia berbuka, maka wajiblah ia berpuasa sebanyak hari berkenaan pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang tidak mampu berpuasa kerana tua dan sebagainya, wajiblah dia membayar fidyah dengan memberi makan seorang miskin. Siapa yang dengan sukarela memberikan fidyah lebih dari yang ditentukan, maka itulah suatu kebaikan baginya. Namun berpuasa lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah jika kamu mengetahuinya. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Beberapa hari berkenaan ialah bulan Ramadan yang diturunkan permulaan Al-Quran. Dalam tempoh itu untuk menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelasan terhadap petunjuk berkenaan dan pembeza antara yang benar dan yang salah. Oleh itu, siapa yang menyaksikan kehadiran bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah mahu memudahkan kamu dan Allah tidak mahu menyusahkan kamu. Dalam pada itu kamu hendaklah mencukupkan bilangan puasa pada bulan berkenaan, dan supaya kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan memberi petunjuk kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Malam tu kita dah sebut antaranya puasa ni iaitu mendidik perasaan takut pada Allah. Lepas tu puasa mengekang gelojak nafsu syahwat. Kita sebut hadis Nabi SAW tentang pemuda yang tak mampu untuk berkahwin, maka Nabi galakkan untuk berpuasa. Yang ketiganya, puasa mendidik sifat kasihan belah. Kita sebut juga ibadah puasa meletakkan orang kaya dan miskin juga pada di taraf sama rata. Yang kelimanya, puasa juga mengajar disiplin diri. Sebut pendek-pendek itu disebut dalam minggu lepas ni. Dan kita berhenti tentang ni pada minggu lepas ni. Puasa menyihatkan tubuh badan, membebaskan jasad dari zat-zat yang memudaratkan, merehatkan anggota badan, menguatkan ingatan, lebih-lebih lagi apabila seorang itu memusatkan fikirannya dan mengosongkan fikiran dari terlalu memberikan tumpuan kepada keselesaan jasad. Ini kalau tengok budak-budak cerdik ni, budak-budak yang periksa selalunya dapat
banyak ni. Antara ciri dia suka berpuasa. Antara ciri-ciri dia suka berpuasa. Hal ini dinyatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Abu Nu'aim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu tasihhu." Maksud dia, berpuasalah agar kamu menjadi sihat. Jadi untuk menyihatkan badan. Satu, dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, kita puasa dengan kerana Allah taala, dan di samping kita mendapat keridaan Allah kerana kita buat tu kerana Allah, dia juga kembali juga kepada kita atas dunia ni boleh kesihatan, badan kita jadi sihat. Bila kita puasa tu badan kita jadi sihat. Perut dia berhenti sat mesin makanan hari-hari sampai tak ada nak berhenti. Jadi seminggu tu, minggu depan kita sebut, kalau boleh 2 hari. 2 hari kita berpuasa sunat lepas Ramadan lah. Isnin ataupun Khamis, Isnin dan Khamis, ataupun kita berpuasa pada hari-hari putih, Ayyamul Bid, 13, 14, 15 bulan Islam. Kita puasa 3 hari tu. Kalau boleh puasa 3 hari tu, Isnin, Khamis. Kalau malas pun boleh gagah dah, tak apa dah. Ataupun malas puasa Ayyamul Bid tu, hari putih ni, hari putih tu hari bulan cerah lah, 13, 14, 15 ni bulan mengambang, bulan dia penuh, bulan penuh. Hari bulan penuh ni kita puasa 3 hari. Kalau tak boleh 3 hari, kita puasa Isnin, Khamis. Kalau Isnin, Khamis, dia ada seminggu, sebulan 4 minggu, dah ada 8 hari. Dia banyak lagi lah, 8 hari. Tapi kalau kata nak puasa hari putih tu 3 hari, memadai untuk sebulan tu kita puasa 3 hari. Siapa dia rasa dia sakit banyak ataupun dia rasa nak mendekatkan diri kepada Allah, dia ambil lah sebulan 8 hari tu, Isnin, Khamis. Ada orang puasa hari-hari pada tuan-tuan. Ada orang puasa hari-hari, ada orang puasa selang sehari. Jadi antara puasa sunat ni, puasa tadi ni saya sebut tadi, puasa Isnin, Khamis boleh puasa. Yang keduanya puasa 13, 14, 15. 2 jenis puasa dah tu. Yang ketiganya puasa hari tu ni lepas pada bulan Syawal lah tu ni. Lepas bulan Ramadan lah tu ni, kita puasa 6 hari dalam bulan Syawal. 3 lah. Yang keempatnya hari tu awal bulan Zulhijjah hari tu ni, saya sebut dalam kuliah 1 sehingga 9 kita disunatkan puasa, pahala dia besar. Kalau tak larat puasa, kita puasa juga hari tu ni pada 9 hari bulan tu, puasa Arafah. Ada berapa dah? 4 lah, 4 ke 5. Lepas tu ni puasa bulan ni pula ni, puasa bulan ni esok lusa ni kita boleh terus. Esok hari Khamis, kita boleh dah puasa sunat Khamis. Hari Jumaat kita puasa Tasu'a nama dia, sebelum puasa Ashura. Ashura tu hari 10, hari Sabtu ni. Jadi hari Khamis boleh puasa, hari Jumaat boleh puasa. Puasa Tasu'a tu hari Sabtu kita puasa Ashura. Nak kacau bosra kacau lah, cuma puasa hari tu. Bukan tak boleh kacau, boleh. Nak kacau apa kamu kita kacau. Buat dalam tapi kalau kacau hari tu tak puasa tak kena. Sebab hari tu tentu kita puasa, hari 10 ni ataupun 9 hari kita pakai gaduh kacau bosra, puasa haram, puasa dak. Tak kena dengan sunnah tu, tak kena. Jadi esok ni kita boleh puasa dah. Tapi kalau rasa banyak sangat, tinggallah puasa esok. Kalau tak gerak kat Jumaat dengan Sabtu. Dan puasa 10 Muharram ni dia kena kapit. Dia kena kapit dengan 9 ataupun kita kapit lah dengan 11. Sebab Nabi, ni kita dah sebut dah tak tahu pun. Sebab Nabi dia nak menyalahi daripada puasa orang Yahudi. Apabila Nabi tiba di Madinah, tengok orang Yahudi ni duk puasa. Jadi dia tanya, dia mau puasa ni sebab apa terangkatnya musibah kepada Bani Israel pada 10 Muharram ni.
Jadi dia mau puasa hari itu. Jadi Nabi nak menyalahi, nak bagi tak sama dengan Yahudi ni. Jadi Nabi kata kita kena puasa 9 dengan 10 tu, ataupun 10 dengan 11, supaya menyelisihi perbuatan orang Yahudi ni berpuasa pada 10 Muharram saja. Jadi kita nak puasa 10 Muharram ni, hari Sabtu ni, kita boleh puasa 9 dengan 10, ataupun kita puasa 10 dengan 11. Jadi kapit lagu tu. Kalau rajin lagi 9, 10, 11. Kalau rajin lah. Kalau rajin lagi, esok mula dah. Hari Khamis puasa sunat Khamis, 9 hari bulan Tasu'a, 10 hari bulan hari Sabtu ni Ashura. Lepas tu nak tambah lagi hari Ahad ni boleh. Lepas tu boleh sambung lagi tuan-tuan, hari Senin puasa hari Senin pula. Lepas tu sambung lagi 13, 14, 15 puasa Ayyamul Bid. Kalau nak puasa lah, jadi banyak lah. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad tu boleh puasa juga. Lepas tu Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Banyak hari. Tu semua puasa sunat kalau nak buat. Kalau nak buat. Itu kekuatan masing-masing rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk masing-masing itu haban masing-masing lah. Kalau orang larat kita puasa. Cuma hak buat kerja kampung kan dia tak roh. Tapi kalau tak roh buat kerja sekarang hari je lah. Tidak pun buat kerja pagi-pagi betul tu. Pas subuh pukul 7 tu perderah dah. Nak meracun ke, motong apa ke, bonek panas pukul 10 tu beradu lalu. Pukul 11 kan tak roh. Lepas lah apa, dah puasa sunat duk kan nak buka. Lepas tu jatuh matahari tu pukul 5 lagi tu. Pergi buat pula kerja. Kalau duk handuh sampai pukul 12, pukul 1, jalan. Puasa sunat tu jalan lah. Duk dalam ikon tak tahu rat. Duk dalam ikon, duk berjabat, duk di sekolah, duk tempat sedap. Memang sedap lah. Puasa selang sehari pun buat kerja tak tengah panas. Buat kerja tengah panas ni. Dia kena bajet lah kerja dia tu kalau dia nak puasa lah. Tapi kalau kerja dia tu apa cukup penting untuk menyerah keluarga dia, kalau kita buat kerja tak boleh makan, tak boleh. Dia tinggal lah puasa sunat tu dia buat. Tapi kalau ada pilihan, kita boleh buat esok lusa ke, kita pilih puasa. Sebab apa? Dia merestun sekali ni Tasu'a dengan Ashura ni, hari Jumaat Sabtu ni. Tapi kalau ada masyaqqah, ada masalah, tak boleh puasa lah. Boleh puasa hari Sabtu ya. Boleh ke tak? Haram ke tak? Tak haram, boleh puasa. Boleh juga puasa hari Sabtu saja pun. Cuma yang terbaik dia menyelisihi orang Yahudi ni dengan kita berpuasa kapit hari tu. Ada gu dia. Sama ada Jumaat Sabtu ataupun Sabtu Ahad. Tu yang saya sebut ni antara apa? Puasa-puasa sunat lah. Begitu juga dengan puasa Nabi Daud, puasa selang sehari. Ataupun kalau orang hebat lagi, dia puasa tiap-tiap hari. Ada orang puasa tiap-tiap hari. Jadi puasa ni dia menyihatkan badan. Berpuasalah agar kamu menjadi sihat. Sumu tasihhu. Kesan ini dapat dirasakan selepas 3 atau 4 hari berpuasa, iaitu selepas seorang itu membiasakan diri berpuasa, di samping melazimkan diri dengan aktiviti ringan di peringkat awal puasa. Semua faedah ini terhasil jika seorang berbuka dan bersahur dengan juadah yang ala kadar. Makanan berlebihan mengakibatkan penyakit dan gangguan kesihatan disebabkan proses penyediaan yang tidak sempurna. Dan bila kita nak puasa ni, kita jangan duduk berharap nak makan tu nak makan daging kurma, nak makan kambing bakar. Ala kadar lah. Kita nak makan tu, jangan kita duduk nak makan hak benar sedap-sedap tu sangat. Kan, kurma 3 butir boleh dah. Kalau tak dah, minum air kosong tak apa dah. InsyaAllah kalau kuat semangat tu, insyaAllah boleh, dan dengan pertolongan Allah lah. Tapi kalau nak makan juga tak salah. Kita pesan wewe, kita malam ni nak makan, suruh saat ni nak makan ikan bakar contoh. Tapi selalunya suruh ni orang kurang, orang tak apa nak lalu makan. Tapi saya orang bakit yuk tu mana pun saya lalu makan. Ada makanan kita makan. Dan juga buka puasa sama jugalah. Kita jangan mengharapkan benda yang sedap-sedap sangat. Jadi tak boleh nak puasa, kita dah buat gitu. Dan juga selain itu, kita juga dituntut akan menjaga lidah dan mata, di samping mengelakkan diri dari melakukan perkara yang haram dan melekakan. Nabi SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Wa man lam yada' qawla az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun an yada' ta'amahu wa syarabahu min ajli."
Maksudnya siapa yang tidak mencegah diri dari berkata dusta dan beramal dengan penyaksian dusta, maka Allah tidak perlu tidak menerima kepada perbuatannya, tidak makan dan tidak minum, puasa kerana Allah. Jadi kalau dia puasa tapi lidah dia tak menjaga lidah dia, kata ke orang, maki orang, menabur fitnah, kan, pelaga orang, tak puasa tak apa. Tuhan kata tak puasa tak apa. Tuhan tak berhajat kepada puasa dia. Tingkah laku dia, perbuatan dia, kaki tangan dia, kan, bila dia tak jaga ni, tak usah puasa. Tak usah puasa. Jaga akhlak tu. Jaga akhlak tu, baru Tuhan terima puasa tu. Kadang-kadang terdapat orang yang berpuasa tapi hanya dapat merasa lapar dan dahaga sahaja. Justru itu menahan diri dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari sudut rohani dan maknawi. Ialah dituntut selain daripada menahan diri dari perkara-perkara lahir dan batal, yang membatalkan puasa. Puasa wajib dituntut pada waktu tertentu saja, iaitu dalam bulan Ramadan, yakni bulan dalam setahun, yakni sebulan dalam setahun. Hari-hari puasa itu berlalu dengan pantas tanpa disedari. Ini semua orang rasa hari Ramadan, kita puasa 1 Ramadan, tutu 15 lah, tutu habis lah. Cepatnya masa berlalu itu sebab apa? Rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana di dalamnya terdapat banyak ihsan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini sejajar dengan penjelasan Nabi SAW melalui sabda baginda yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah daripada Salman, awaluhu rahmah aw awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar. Ini tuan-tuan kalau dengar, yang ini maksudnya awal puasa itu mendapat rahmat, membawa rahmat, pertengahannya menjanjikan keampunan, dan akhirnya merupakan pembebasan daripada api neraka. Jadi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ni dalam bulan Ramadan ni, kita tengok masjid ni kurang, tak ramai orang berjemaah, sedangkan jemaah tu dituntut. Tapi bulan Ramadan bukan kata sembahyang yang wajib dituntut, sembahyang sunat. Orang mampu mari, orang boleh mari masjid. Begitu juga amalan-amalan lain, zikir kita, baca Quran. Hari tak bulan Ramadan ni nak khatam sekali khatam Quran 30 juz, tak boleh. Tak boleh nak khatam. Sibuk macam-macam. Tapi bulan Ramadan kita buat kerja yang sama. Kalau memotong, buat benang, kalau cikgu, kalau boleh. Tapi Tuhan dengan rahmat Allah tu kita boleh khatam Quran. Kebanyakan orang lah, mungkin sekali, mungkin 2 kali, mungkin 3 kali. Dia ada masa tu, dia boleh buat. Sebab apa? Rahmat Allah turun pada bulan Ramadan ni. Allah sayang kat umat dia, dekat hamba dia. Jadi dia pemudahkan untuk kita melakukan ibadat pada bulan Ramadan ni. Dalam hadis lain At-Tabrani meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Nabi SAW bersabda, Ramadan sayyidus syuhur, iaitu Ramadan adalah penghulu segala bulan. Dan juga Tabarani dan Imam hadis yang lain meriwayatkan hadis daripada Abu Mas'ud Al-Ghifari yang berbunyi, "Law 'alimta ummati ma fi Ramadan min al-khair la tamannat an yakuna as-sanah kullaha." Kalaulah umatku mengetahui kebaikan yang ada dalam bulan Ramadan, pada bulan Ramadan ni, sudah pasti mereka mengharapkan agar Ramadan berpanjangan sepanjang tahun. Ini hadis Nabi. Kalau manusia ni tu kata Ramadan ni pahala dia, kehebatan dia yang Tuhan bagi ni, kalau nampak kita nak sepanjang tahun ni bulan Ramadan ni, tak mahu bulan lain. Ini maksud dia lagu tu. Tapi kadang-kadang hati kecil kita ni apabila mari Ramadan, dia rasa payah nak buat kerja, payah lah, kan? Dia rasa payah nak buat kerja. Lebih-lebih lagi orang buat kerja berat, dia rasa payah nak buat kerja. Tapi orang-orang yang hati dia suci, orang alim, ulama, orang ahli ibadat ni, dia apabila mari dia serenuk, Ramadan nak tinggal dia teriak. Tu Nabi kata, kalau tu kata Ramadan tu pahala dia, Tuhan bagi rahmat dalam bulan ni, kehebatan ni, kita nak Ramadan tu sepanjang tahun. Kebanyakan ulama al-muhaqqiqin, Ibn Abbas dan Abi Muslim berpendapat bahawa antaranya hari yang tertentu dimasukkan dalam ayat ni ialah bulan Ramadan. Puasanya diwajibkan pada orang yang berkemampuan, sihat dan tinggal menetap bermukim, sihat, berkemampuan dan juga bermukim. Sementara orang sakit teruk dan yang bermusafir dibenarkan berbuka.
bagaimanapun ia hendaklah menggantikan apabila sihat dalam tahun yang sama. Ini kerana sakit dan perjalanan yang melebihi 89 km merupakan masyaqqah. Masyaqqah ni kesukaran. Dalam kaedah syarak dia kata masyaqqah itu boleh mengizinkan keringanan. Masyaqqah itu susah payahan itu boleh mengizinkan keringanan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ayat 155 ni. Allah mahu memudahkan kamu dan tidak mahu menyusahkan. Jadi jarak dan yang menjadi piawaian dalam perjalanan untuk membolehkan berbuka puasa adalah perjalanan yang menggunakan ni dia ulama nak buat keluar hukum ni, yang menggunakan binatang tunggangan seperti mana lumrah yang digunakan pada zaman dahulu. Ini makna bukanlah mengikut penggunaan kenderaan yang laju sebagaimana pada zaman ni. Ini dia sebutlah sini macam-macam pendapat pendapat ulama. Tapi yang nak sebutnya musafir ini bagi yang maklum yang kita tahu dah, iaitu 89 kilo atau 90 kilo lebih kurang lah. Menurut pada para ulama mazhab Hanafi pula, yang dijadikan pilihan ialah perjalanan sama 3 hari. Manakala jumhur ulama ialah perjalanan sama 2 hari. Secara sederhana, hari itu naknya tidak dikira pun hari itu. Sebab apa? Dia kira jarak tu. Tapi ukuran zaman dulu dia kira hari. Hari itu menentukan dia boleh pergi jauh mana. Manakala jumhur ulama pula ialah perjalanan sama 2 hari secara sederhana yang menyamai 16 farsah ataupun 48 batu Hashimi atau bersamaan dengan 89 kilo. Lah ni kita pakai kilo, dia tak pakai batu. Tanya pula satu batu jauh mana? Dia pun tak tahu. Royak kilo tu. Ini berdasarkan riwayat Syafi'i daripada ini dia Umaylah, dia punya dalil-dalil dia. Kebanyakan ulama antara Imam Malik, Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahawa puasa bagi orang bermusafir ialah afdal. Ini antaranya imam kita kata musafir itu Tuhan bagi buka puasa, tapi afdalnya boleh berpuasa. Berpuasa tu lebih afdal. Sekiranya tidak menimbulkan sebarang kemudaratan masa musafir, ikut pendapat Imam Syafi'i boleh berpuasa, tak buka. Lagipun kita lah ni bukan naik unta, bukan naik kuda lalu tengah padang pasir, naik kereta ada aircon lagi. Kalau nak pergi Kuala Lumpur pun, lagi Penang dan sebagainya, 90 kilo. Sekiranya tidak mendatangkan sebarang kemudaratan. Imam Ahmad dan Al-Auza'i pula berpendapat berbuka lebih baik kerana mengamalkan rukhsah. Rukhsah ni iaitu kelonggaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ni. Siapa musafir, siapa sakit boleh buka. Tapi Imam Syafi'i kata afdal puasa. Tapi Imam Ahmad kata lebih baik berbuka sebab mengamalkan rukhsah. Menurut jumhur ulama selain Imam ulama mazhab Hambali, syarat membolehkan berbuka puasa ketika memulakan musafir adalah perjalanan dimulakan sebelum terbit fajar. Sebelum terbit fajar. Kena pergi nak musafir tu sebelum terbit fajar. Maksudnya bayang subuh di masjid lain lah, kan masjid kampung kita. Jika seorang itu masih bermukim pada waktu pagi kemudian bermusafir, maka ia tidak boleh berbuka. Sebab dikira asalnya dalam keadaan bermukim. Bagaimanapun dia kata mazhab Hanbali tidak mensyaratkan perkara ini, namun perkara yang afdal ialah berpuasa untuk keluar dari perselisihan khilaf ni lah. Nak mulai puasa lah kalau kita terbit selepas daripada terbit matahari ataupun kita sembahyang subuh di masjid kita lagi, kita nak pergi musafir tu, kita puasa dulu. Kita dalam keadaan berpuasa. Manakala bagi orang yang menghadapi kesukaran untuk berpuasa seperti orang tua dan orang sakit yang tiada harapan sembuh, atau perempuan hamil dan perempuan yang menyusukan anak, jika mereka takut membahayakan anak dengan berpuasa, maka menurut Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka dibolehkan menggantikan qada bila mampu, di samping membayar fidyah, iaitu memberi makan kepada fakir miskin. Jika mereka berbuka kerana takut membahayakan kesihatan diri sahaja, mereka hanya perlu menggantikan puasa tersebut. Ini ikut pendapat Asy-Syafi'i Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i kita nanti di belakang ada lagi. Kalau kata perempuan yang mengandung ni, yang menyusukan anak, dan juga perempuan yang mengandung ni, dia takut ataupun membahayakan kesihatan diri dia saja, maka hanya perlu menggantikan
Tapi kalau dia takut kerana anak dia, baby dia dalam kandungan ataupun susuan tu kerana anak dia, bukan kerana diri dia, tu dia kena dua, qada dan juga fidyah. Kalau Imam Ahmad dia tak kena, qada saja. Mu kerana anak ke, kerana mak ke, qada saja, tak kena fidyah. Imam Syafi'i kalau kerana baby kena fidyah dan qada. Tapi kalau kerana diri dia, kerana dia yang tak larat, laki dia tengok duk mutah teruk dah, wek lekat perut 2 bulan 3 bulan, cek tengok positif. Dia duk wek dah mau buka lah, aku tengok mau teruk ni. Itu kerana diri dia. Kerana diri dia qada saja, tak gaduh fidyah. Tapi kalau kerana baby dia, kerana janin dia, kerana anak dia kena dua, qada satu, fidyah pun kena bayar. Fidyah nanti belakang kita sebut. Jika seseorang itu memberi fidyah lebih dari kadar yang dituntut, faman tatawwa'a khairan, ia adalah lebih baik baginya dan ia bakal mendapat ganjaran yang lebih. Tatawwu' dalam ayat di atas bermaksud memberi makan kepada lebih dari seorang miskin, lebih daripada seorang miskin. Yang kena bagi seorang tapi bagi lebih, ataupun bagi secupak tapi bagi lebih. Itu maksud dia. Memberikan makanan yang lebih dari seorang miskin dalam satu hari, atau lebih dari kadar yang ditentukan, atau ia berpuasa di samping membayar fidyah. Dia puasa atau dia bayar fidyah, maksud kata dia melebihkan. Dia kena puasa tapi dia fidyah pun dia bagi. Ini lebih baik. Walau bagaimanapun golongan yang memberi golongan ini lebih baik berpuasa jika tidak memudaratkan kesihatan mereka. Siapa dia? Hak tadi dah, hak orang sakit, hak orang bermusafir, hak orang hamil dan orang menyusu anak. Kalau tak mudarat anak, mak ataupun orang sakit tu atau bermusafir tu, dia rasa puasa pun tak apa, lebih baik. Lebih baik. Justru ganjaran dan kebaikan dari amalan tersebut adalah lebih utama sekiranya mereka mengetahui. Ini berdasarkan riwayat yang dinyatakan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Murni bi amrin akhudhu anka qala alayka bisawm fa innahu la mithla lahu." Maksudnya, perintahkanlah kepada aku melaksanakan suatu perintah yang aku dapat menerima secara langsung darimu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau berpuasalah kerana tiada ibadat yang setara dengan dia. Ini dia nak sahabat ni dia nak amalan. Macam kita pergi buat Tok bagilah amalan satu. Untuk amal ni Tok bagi. Hari ni dia ditanya Nabi. Dia ditanya Nabi. Amalan apa yang paling hebat ni? Nabi kata puasa. Tak ada amalan yang boleh ting dia. Kerana tiada ibadah yang setara dengannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa maksud ungkapan dalam hitungan beberapa hari itu ayyam ma'dudat ialah bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa Al-Quran mula diturunkan secara berperingkat selama 23 tahun. Di Mekah dan Madinah ni 23 tahun. Ia membimbing manusia ke arah jalan lurus. Ayat-ayatnya amat jelas dan tidak merumitkan, di samping membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Sebagian ulama mentafsirkan malam yang diturunkan Al-Quran itu adalah daripada mana? Ruh mahfuz ke langit dunia, dan merupakan malam Lailatul Qadar ataupun malam Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kita duk ligan, duk hambat, duk cari pada hujung-hujung Ramadan tu, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, lebih kurang 83 tahun. Sebab apa ni Tuhan nak bagi sangat ni pahala banyak ni? Sebab antaranya umat manusia, umat zaman Nabi ni, Nabi Muhammad ni, umat Nabi Muhammad ni, kita ni umur pendek umur, kan? Masa saat yang kita hidup tu pendek lah. Jadi nak bagi panjang tu, Tuhan bagi macam-macam galakan, bagi macam-macam pahala, suruh rebut. Antaranya malam Lailatul Qadar lah. Kalau boleh setahun 83 tahun, kali tengok kalau boleh 10 tahun, umur kita panjang mana? Ganjaran amalan yang Tuhan bagi tu. Passion manusia ni pula kena bagi ganjaran. Macam budak-budak lah, kan? Kita nak suruh puasa bagi habis nak bagi RM100. Puasa bagi habis ni nak beli telefon harga RM1000. Kita orang bagi ganjaran. Panggil manusia tu jadi Nabi, dia sebut hadis-hadis dia, ataupun Allah Subhanahu wa taala sebut ganjaran. Manusia pun berkejaran nak cari pahala tu. Kita orang awam ni lah, iman tak apa nak kuat ni,
Kita nak buat pahala, kita buat satu tu kerana Allah dan kerana pahala, kerana nak masuk syurga. Orang hak tingkatan iman dia tinggi tu, dia buat kerana Allah sungguh-sungguh ya. Hak tu orang hak hebat-hebat lah. Kita orang awam ni, kita buat ni kerana Allah dan kira nak masuk syurga. Dan buat kerana nak masuk syurga. Memang buat kita nak masuk syurga. Hikmah Allah Subhanahu wa taala menyebut apa dan menjadikan keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah tu, ayat Quran kita baca tadi, ditunjuk bagi sekalian manusia ialah untuk menunjukkan bahawa terdapat dua jenis petunjuk. Ada dua huda tu. Pertama, petunjuk yang dapat difahami oleh semua manusia, dan keduanya difahami oleh sebahagian orang yang terpilih sahaja. Jadi ada dua jenis petunjuk. Lepas tu sikit lagi, siapa yang melihat anak bulan atau bersebatan bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sihat tanpa keuzuran dan penyakit, ia wajib berpuasa. Ini kerana puasa merupakan salah satu dari rukun Islam. Semua orang tahu dah ni. Yang lima, siapa yang tidak melihat kedatangan bulan Ramadan seperti duduk di kawasan kutub yang mengalami malam siang setengah tahun, ia hendaklah berpuasa mengikut negara yang paling hampir dengannya atau mengikut Mekah Madinah. Ini bagi orang yang tak tahu lah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulang semula penegasan mengenai rukhsah berpuasa bagi yang uzur, iaitu selepas kenyataan maka hendaklah ia berpuasa bulan itu, dan penjelasan mengenai ciri-ciri dan kepentingan puasa ia supaya tidak difahami bahawa kewajipan puasa adalah umum kepada semua manusia. Justru setiap hukum hakam syariat memang bertujuan untuk memberi kemudahan kepada orang ramai dan mengelak dari sebarang kerumitan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang uzur supaya mengganti atau membayar fidyah. Ini kita akan sebut pada minggu depan. Bab hukum hakam ni, fidyah nak kena bayar kat siapa, fidyah banyak mana, hak tinggal puasa, hak tak boleh puasa terus, hak apa langgar tahun tak qada tu, tahun ni tak qada habis dah, nak masuk dah Ramadan pula tak qada juga, kena denda lagu mana. InsyaAllah kita tengok pada minggu depan tu. Diperintahkan juga supaya kita bertakbir mengagungkannya dan bersyukur di atas segala nikmatnya, termasuk menggunakan kaedah azimah dan rasul dalam ibadah. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Jadi habislah huraian ayat tu. Minggu depan kita tengok pedoman hidup dan hukum hakam dalam ayat ni, iaitu ayat bab puasa insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala a'lam bis-shawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lana fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.